A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya nak buat sedikit perkongsian sikit teknik-teknik asas yang digunakan oleh perawat ruqyah syariah. Okey. Secara umumnya kita ada 5 teknik asas, iaitu teknik ketukan ataupun tepukan, yang kedua tiupan, okey, yang ketiga teknik sentuhan, yang keempat teknik tekanan, dan yang kelima teknik usapan. Okey. Teknik ini merupakan teknik-teknik asas di mana teknik ini kita dapat rujuk daripada amalan para sahabat, pada amalan Rasulullah dan juga para sahabat. Okey. Okey. Yang pertama sekali yang untuk kita bincangkan adalah teknik sentuhan, healing touch. Okey. Diriwayatkan oleh Utsman bin Abi Al-Hash bahawa aku telah datang kepada Rasulullah SAW mengadu akan sebuah penyakit yang hampir saja membinasakanku. Maka beliau berkata kepadaku, letakkanlah tanganmu di atas bahagian tubuhmu yang sakit, kemudian bacakanlah Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hazir. Okey, yang a'udzu bi'izzatillah yang tu kita bacakan sebanyak 7 kali. Okey. So ini adalah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah. So kalau kita ada sakit-sakit di bahagian-bahagian tertentu, contohnya kita ada sakit kepala, okey, maka kita memegang bahagian yang sakit, kita memegang bahagian yang kepala sambil kita membacakan doa ni. Tak kisahlah kat kepala ke, dekat lutut ke, dekat perut ke, dekat dada ke, mana-mana tubuh bahagian kita yang sakit, sambil kita baca Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Okey, itu adalah teknik yang pertama, healing touch. Okey. Yang seterusnya adalah teknik tekanan. Okey. Daripada satu hadis yang meriwayatkan bahawa sesungguhnya syaitan berpindah pada tubuh badan anak Adam melalui jalan darah dia. So maksudnya hadis ini menjelaskan bahawa syaitan-syaitan ni dia boleh bergerak dan berjalan di dalam tubuh badan kita melalui salur-salur darah kita. So dah tentulah pada tubuh badan kita ni memang di permukaan kulit ni ada salur-salur darah. Maka kita boleh ambil peluang ini untuk memicit dan menekan pada poin-poin yang tertentu yang kita sakit. Boleh sambil kita tekan tu juga, sambil kita membaca doa yang tadi saya baca tadi. Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Boleh kita gunakan. Okey. Bagi orang yang dia ada mahir dalam bidang urutan ataupun dia ada belajar refleksologi dan sebagainya, maka ini advantage bagi dia. Dia boleh mengamalkan ruqyah, doa-doa tadi sambil dia memicit poin-poin yang boleh merangsangkan kesembuhan. Okey, kebanyakan jin-jin dia memang suka duduk pada poin-poin yang tertentu. So kalau rujuk pada gambar rajah yang di atas tu, dia ada beberapa titik-titik poin yang memang menjadi salah satu tempat yang jin suka duduk. Okey. Selain daripada memicit, kita juga boleh menyembuh dengan ketukan ataupun tepukan. Okey. Satu riwayat menceritakan bahawa Ummu Abbad daripada bapaknya membawa bahawa atuknya Az-Zahri telah menemui Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang gila. Kemudian Rasulullah SAW memukul punggung anak itu seraya berkata, keluarlah kamu wahai musuh Allah, ukhruj ya Allah. Okey, ataupun dalam bahasa Arabnya ukhruj ya Allah. Kemudian anak itu sedar dengan pandangan yang sihat, tidak seperti sebelumnya. So tepukan-tepukan ini juga merupakan salah satu teknik yang memang saya boleh katakan favorite bagi perawat-perawat pengamal-pengamal ruqyah.
Okey. Cuma ketukan ini tidaklah ketukan yang terlampau kuat sehingga memudaratkan. Kita hanya boleh mengetuk sederhana saja. Okey. Tepukan dan ketukan ini dia akan merangsangkan kita punya tubuh badan. Dan akan kita fokuslah pada tempat-tempat yang tersakit di bahagian punggung. Kalau dia sakit di bahu, then ketuk di bahu. Kalau dia sakit di kepala, then ketuk di kepala. So kita kena fleksibelkan ikut di area mana yang kita tengah sakit. Seterusnya adalah teknik usapan. Okey, Rasulullah, satu riwayat menceritakan, wahai Rasulullah, ini terkena penyakit, ada seorang ni terkena penyakit gila. Okey, Rasulullah meruqyah sambil Rasulullah mengusap dadanya. Kemudian anak itu muntah dan keluar daripada mulutnya satu benda hitam, satu objek itil dan hilang. Okey. Kat sini yang kita nak ambil adalah Rasulullah membaca ayat ruqyah sambil Rasulullah mengusap dada dia, mengusap dada si pesakit tadi, okey, budak yang sakit tadi. Okey, salah satu hadis lain juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan dirinya dalam keadaan sakit menjelang wafatnya dengan membaca ayat Muawwizat, ayat kelas Falaq An-Nas. Okey, di saat Rasulullah sakit tu, maka Siti Aisyah lah yang akan meniupkan bacaan itu, kemudian mengusapkan kedua tangan baginda ke tubuh badannya. Okey. So ini adalah salah satu amalan teknik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri. Okey, sambil kita membacakan ayat-ayat ruqyah, kita boleh mengusap bahagian-bahagian tubuh badan yang sakit tadi. Okey. Selain daripada itu, teknik yang terakhir adalah teknik tiupan. Okey. Kami pernah keluar dengan Rasulullah SAW dalam satu perang. Ada wanita yang membawa anaknya yang telah dikuasai syaitan. Maka Rasulullah SAW menyuruhkan anak itu dekat kepada baginda. Kemudian Rasulullah membuka mulutnya dan meludah ke dalam mulutnya sambil berkata, pergilah musuh Allah, ukhruj yadu Allah. So bila Rasulullah meludah ke dalam mulutnya, bermaksud ada air daripada mulut yang masuk kepada badan anak yang sakit tu. Cuma Rasulullah adalah orang yang insan yang paling mulia, maka air ludah baginda juga alhamdulillah, masya-Allah, menjadi penawar. Cuma kita sebagai orang biasa ni janganlah buat air ludah. So sebab tu kalau kita ni sekadar untuk kita meniup, okey, mengambil keberkatan daripada baginda. Sebab dalam tiupan kita juga ada air daripada ludah. Cuma kita ni orang biasa. Nanti kalau kita ludah pada orang, dalam mulut orang, takut jatuh penyakit. Okey, berpindah penyakit pula. Okey. So ini antara teknik-teknik asas. Okey. Teknik-teknik asas yang kita gunakan semasa kita buat ruqyah. So misalnya bila saya melakukan ruqyah, sewaktu saya buat terapi, maka kelima-lima teknik asas ni kita gabungkan. Okey, ada masa kita hanya sentuh sahaja, ada masa sambil kita menepuk sedikit, ada masa tempat-tempat yang kita usap sedikit, dan juga tekanan. Last biasanya penutup, selepas kita semua selesai, kita akan tiup. So yang mana kita nak buat dahulu, yang mana kemudian, ini tak dapatlah saya nak tetapkan secara tepat. Ini bergantung kepada situasi dan keadaan. Okey. So biasanya semasa kelas berdepan, saya akan tunjukkan contoh demonstrasi macam mana tepuk, di area mana tepuk, sentuh yang bahagian mana. Okey, cuma bagi saya isu kita menyentuh ataupun menepuk ni juga sangat mustahab. So bagi perawat, jangan menyentuh secara direct, terutama kepada pesakit wanita. Okey, ini boleh menimbulkan fitnah. So apabila kita nak menepuk ataupun menyentuh pesakit yang bukan mahram kita, gunakanlah alat bantu, objek-objek. Okey, boleh guna rotan sebagai medium sentuhan, boleh gunakan pen sebagai medium sentuhan, boleh menggunakan kayu-kayu, kayu sugi dan sebagainya. So ini penting supaya nak mengelakkan timbulnya fitnah. Sebab apabila seorang lelaki menyentuh tubuh badan wanita, walaupun ada baju, pakaian dan sebagainya ni, kadang-kala ia boleh merangsangkan nafsu. Ini sangat-sangat bahaya. Okey. Apa yang saya sering amalkan juga,
ketika saya membuat rawatan, saya juga selalu menggunakan sarung tangan yang tebal. Ini juga demi menjaga adab dan mengelakkan fitnah juga. Okey, insya-Allah ini sahaja dulu perkongsian saya pada hari ini, teknik-teknik asas yang digunakan semasa proses terapi ruqyah. Insya-Allah nanti kita akan berjumpa lagi di hari yang lain untuk perbincangan tajuk-tajuk yang lain pula. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.